Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat datang ke podcast yang kali pertama daripada studio Penang Elok Dah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya Hafiz Iskandar Hassan hari ini akan jadi moderator pertama untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk podcast yang kami akan lakukan. Ini adalah produk pertama kami. Kami buat podcast ni dan juga produk-produk kami selepas ini adalah matlamat kami adalah untuk memahamkan, mendidik masyarakat tentang apa yang kerajaan negeri Pulau Pinang sudah buat, telah buat dan kejayaannya kepada sekalian rakyat di Pulau Pinang. Kerananya tuan-tuan dan puan-puan, terlalu banyak fitnah, terlalu banyak perkara buruk yang telah dilemparkan kepada kerajaan negeri Pulau Pinang yang terdiri daripada DAP, keadilan, amanah. Tuan-tuan dan puan-puan, fitnah yang datang daripada pihak yang tidak bertanggungjawab dan tidak bermaruah ini telah mencalarkan dan merendahkan apa yang telah dilakukan oleh kerajaan Pulau Pinang selama ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, matlamat kami adalah untuk memberi pendidikan, memberi kepahaman kepada tuan-tuan dan puan-puan semua dan kepada seluruh golongan masyarakat dan kepada seluruh rakyat di Pulau Pinang. Jadi kami buat ni adalah untuk tuan-tuan dan puan-puan semua. Saya ada seorang sekali di sebelah saya ni, tak lain tak bukan sebagaimana diiklankan adalah Saudara Fadli, Ketua AMK Pulau Pinang. Jadi kita akan teruskan kita punya podcast hari ini dengan menemu cara atau menemu bual Saudara Fadli. Saudara Fadli, macam mana okey? Okey, baik. Boleh no? Drive boleh. Tadi macam mana? Okey, semua keadaan jalan jam sikit. Orang Penang mesti kata Penang jam ya. Nanti nak main sini jam. Ya. Kan? Okey. Tak apa. Jadi Saudara Fadli untuk tuan-tuan dan puan-puan hadirin kita di rumah, saya minta Saudara Fadli perkenalkan diri. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa bihi nasta'in. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada saudara moderator saudara Hafiz kerana menjemput saya untuk hadir ke studio Penang Elok Dah, yang mana saya tahu program ini adalah episod yang pertama dan saya rasa cukup berbangga dan bertuah kerana dijemput sebagai panel yang pertama. InsyaAllah hari ini kita akan kongsikan beberapa input-input yang boleh kita kongsikan bersama dengan masyarakat, khususnya berkenaan dengan anak muda yang kita akan bongkarkan apa yang kita dah buat terutamanya di Pulau Pinang dan kenapa kita menggunakan tagline Penang Elok Dah. Jadi, perkenalkan diri. Perkenalkan diri. Cuma kami nak tahu Saudara Fadli, asalnya orang mana? Saya berasal daripada Bukit Bertajam. Saya menetap di Bukit Bertajam dan saya bersama dengan Parti Keadilan ini sudah sejak 2017 sebagai ahli dan mengikuti lama gerakan reformasi ini sejak 1998, ketika itu umur 7 tahun. Mungkin faktor family, keluarga yang masa itu sama-sama menyokong gerakan reformasi. Cuma agak sedikit janggal lah kerana saya membesar dalam circle dengan PAS pada ketika itu. Ya, jadi saudara ni orang BN. Ya, betul. Orang Penang. Ya. Memang pure orang Penang. Ya. Bukan ada negeri lain-lain ke, mana mai ke, tak. Memang orang Penang. Ya, betul. Kan, seberang perai Bukit Bertajam tu adalah Pulau Pinang. Nak bak yang tu lah, takut ada yang terlupa. Saudara, saudara pun kata saudara dah berjuang lama dan sebagainya, dah kenal negeri Pulau Pinang. Jadi saya nak terus tanya saudara, apakah hala tuju belia di Pulau Pinang? Sebab kita nak cakap tentang belia. Podcast pertama kita kali ini, kita nak cakap tentang belia. Kita nak maklumkan kepada semua di rumah, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, yang mana ibu-ibu ayah yang menonton, hari ini kita nak bercakap tentang belia. Jadi, saya nak tanya saudara Fadli, apakah hala tuju belia di Pulau Pinang? Silakan. Okey, baik. Terima kasih Saudara Hafiz. Berkenaan dengan hala tuju belia di Pulau Pinang, saya melihat dalam konteks yang lebih besar. Apabila saya lihat kerajaan negeri Pulau Pinang ini, pertamanya dia mewujudkan jawatankuasa belia Pulau Pinang. Yang itu kita beri nama JBPP, yang mana diwujudkan di setiap kadun. Di setiap dun diwujudkan satu jawatankuasa
belia Pulau Pinang, khusus untuk pembangunan belia yang mana memperuntukkan 3 juta, lebih daripada 3 juta setahun, khusus untuk pembangunan belia. Yang kita boleh lihat pada hari ini, setiap JBPP di setiap DUN ini bergerak dengan sangat aktif dengan program-program yang dijalankan, dengan aktiviti-aktiviti. Kita boleh lihat baru-baru ini, baru saja kalau di peringkat DUN Macang Bubuk, kita semalam baru saja selesai Karnival Kejaya Belia Madani. Itu salah satu program yang kita dah anjurkan. Yang lain-lain yang mana program ini dijalankan secara jelajah. Kita jelajah daripada satu DUN ke satu DUN bertujuan untuk kita pastikan terutamanya golongan belia walaupun di luar bandar, di pinggir bandar, tetapi mereka masih berpeluang untuk mencari peluang pekerjaan. Bukan sahaja dalam sektor kerajaan, tapi juga dalam sektor swasta. Kalau kita lihat sendiri di Pulau Pinang ini, peluang pekerjaan sangat baik. Kita lihat industri-industri di Pulau Pinang membangun dengan sangat baik. Selain itu juga, program-program yang dijalankan, terutamanya untuk belia itu sangat boleh dikatakan meriah. Dengan ada sidang muda. Kalau kita lihat sendiri, kerajaan negeri juga buat satu sidang muda. Sidang muda ini maksudnya kita menghimpunkan belia-belia setiap kawasan, kemudian kita train mereka untuk berucap seolah-olah seperti adun yang mempunyai kawasan-kawasan masing-masing. Dan mereka boleh orang kata apa, berhujah dalam dewan tu sama seperti adun-adun yang dalam sidang DUN sendiri. Cumanya ini di peringkat pemuda dan program ini sangat baik. Dan selain itu juga, kerajaan negeri juga membantu golongan belia dalam sektor pendidikan yang kita beri nama IBITA. Yang mana IBITA ini kita memberi peruntukan ataupun memberi sedikit wang kepada golongan belia ataupun golongan muda yang ingin melanjutkan pelajaran dalam sektor sama ada di universiti awam maupun universiti swasta. Dan ada peringkat-peringkatnya lah, sama ada di peringkat degree ataupun diploma. Asalkan mahu melanjutkan pelajaran, kerajaan negeri sedia membantu. Yang ini, Hafiz, saya lihat ianya bagus kerana di peringkat awal permulaan, kalau kita tahu student ni, bila kita nak masuk universiti ni, banyak kos yang kita perlu tanggung. Dengan yuran, dengan persiapan. Benda-benda ini sedikit sebanyak membantulah bagi golongan-golongan belia ini, terutama untuk masuk ke universiti. Dan saya lihat ini antara program-program yang baik untuk belia di Pulau Pinang. Berapa tu saudara yang kata bantuan IBITA untuk mahasiswa dan mahasiswi tu? Untuk masuk ke universiti, kalau tak silap saya RM1,000. RM1,000? Ya. Kerajaan negeri bagi? Ya. RM1,000? Ya. Okey, sambung. Dan bagi peringkat di Politeknik, kalau tak silap saya, dengan RM800. Dan program ini diteruskan sehingga hari ini. Sebab itu yang kita maksudkan Penang elok dah. Yang mana kita lihat banyak bantuan-bantuan yang diberikan kepada belia untuk memastikan belia di Pulau Pinang ini terjamin, terjaga. Itu antara manfaat dan hala tuju yang saya nampak jelas daripada kerajaan negeri sedia membantu belia untuk terus dibangunkan. Belia ini tidak ketinggalan lah maksudnya di Pulau Pinang ini. Saya tahu tentang IBITA ni sebenarnya di Penang antara negeri terawal yang bagi bantuan untuk mahasiswa direct start tahun 2009. Ya. Saya ada baca-baca sikit lah, tak Sat. Mungkin tak nampak tapi saya ada buat baca-baca sikit. Ya, jadi kemudian saudara Fadli, saya nak tanya tentang pendidikan untuk belia. Selain daripada bantuan yang saya cakap tadi, mungkin pendidikan yang diberikan kepada belia dari segi kursus ke, dari segi kemahiran ke, dari segi apa peluang pekerjaan ke, ada untuk belia ni? Okey, baik. Kalau kita lihat, bercakap soal pendidikan, kita perlu terima hakikat. Ya, Hafiz, baru-baru ini keputusan SPM, kita boleh lihat hampir 70,000 pelajar SPM yang tak dapat sijil SPM. Ini adalah satu benda yang kita perlu lihat serius. Tetapi saya melihat PMX sendiri, Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim mula bersama dengan KPKT dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia untuk beri ruang kepada mereka-mereka ini supaya tidak tercicir dalam pendidikan. Kalau kita lihat sendiri dalam sektor TVET,
Baru-baru ini kita ada Karnival Kerjaya dan Karnival Pendidikan. Kita lihat sendiri dalam sektor TVET ini sebenarnya masih ada ruang bagi mereka-mereka yang mungkin tercicir dalam SPM supaya tidak berputus asa. TVET, kalau saya lihat baru-baru ini di PSDC Pulau Pinang, mereka menjalinkan hubungan kerjasama yang baik dengan syarikat-syarikat gergasi di Pulau Pinang. Contohnya syarikat B. Brown, Micron, Smith and Nephew, Abbott Medical. So semua syarikat-syarikat gergasi ini menyediakan mereka skim. Maksudnya kalau kita masuk ke peringkat TVET, kita masuk PSDC, mereka diberikan beasiswa dan seterusnya diberikan kerja bersama syarikat tersebut. Sebab itu saya katakan, dan saya juga ada bertanya kepada mereka, adakah bagaimana dengan keputusan-keputusan, maksudnya kita nak perlu ada straight A's ke atau apa bagaimana. Dan mereka bagi tahu apa jua keputusan datang dulu dan mereka akan kausa, mereka akan advise macam mana untuk kita teruskan beri pendidikan kepada belia ini supaya yalah kita tak nak mereka tercicir. Dan bila mereka tercicir ini, sebab itulah berlaku berbagai-bagai gejala yang tak diingini. Jadi kita minta supaya golongan-golongan belia yang ada di Pulau Pinang terus, dan kita juga di peringkat kerajaan negeri akan terus jalankan kempen ini. Kita akan gerak ke setiap DUN, kita akan gerak ke setiap kawasan untuk kita pastikan anak muda belia tidak tercicir dalam pendidikan. Kalau kita lihat juga inisiatif yang dibuat oleh kerajaan negeri, kita memberikan tuition percuma. Okey, yang dijalankan oleh PK sekarang adalah tuition percuma untuk Form 6. Yang kita tahu Form 6 yang sekarang mereka akan menghadapi peperiksaan STPM dan tuition ini diberikan secara percuma kepada mereka. Cumanya atas student itu sendirilah. Kadang-kadang bila kita beri secara percuma ini komitmen, dan kita minta komitmen itu diberikan dengan tahap yang lebih baik supaya bukan sahaja kita tak nak benda ni merugikan. Banyak lagi pelajar-pelajar yang memerlukan. Dan insya-Allah kita akan teruskan mungkin dalam sektor dan mungkin dalam peringkat yang lain, dalam sekolah menengah, sekolah rendah. Kita akan teruskan bagi tuition percuma ini yang mana ianya berjalan di setiap DUN. Contohnya kalau kita berada sekarang di kawasan Permatang Pau ini, di Penanti. Okey, kita di Penanti kita ada pusat tuition percuma di Saaman. Kalau di kawasan Seberang Jaya kita ada di Perda, dan banyak lagi kawasan-kawasan di setiap DUN ini kita jadikan sebagai tempat untuk pusat tuition percuma. Selain itu juga, kalau kita nak bercerita tentang pendidikan ini, inisiatif yang dibuat oleh Puan Nurul Izzah, itu khusus ataupun klinik membaca yang kita nak supaya yang ni untuk mungkin golongan di sekolah rendah. Kita tak nak mereka kerana kadar membaca itu sangat rendah. Jadi kita nak bantu mereka, terutamanya adik-adik kita, supaya mereka lebih peka dan lebih bersemangat dengan ada kursus-kursus yang macam ni. Dan saya rasa banyak Hafiz sebenarnya kalau kita lihat program-program soft skill ataupun program-program kemahiran secara percuma. Yang sebelum ni kita biasa buat pun program bersama dengan NCER. NCER menawarkan banyak program. Program ini secara percuma saja tuan-tuan. Yang mana sangat membantu, cuma memerlukan komitmen daripada belia itu sendiri. Ya, Saudara Fazli, itu yang orang kata Penang elok dah. Ya. Pasal satu inisiatif ada, bantuan ada, nak mengajak orang ada, tuition percuma. Mana ada lagi nak cari tuition percuma. Itu yang kata Penang elok dah. Lengkap cukup, tapi saudara, kita ni sembang cukup lengkap. Ada tak benda boleh tambah baik? Nak tanya Mai. Untuk tambah baik, saya dalam sektor untuk sektor anak muda lah, kita bicara soal anak muda, untuk tambah baik ini saya ada cadangkan beberapa cadangan. Antaranya adalah untuk kita perkasakan TVET itu sendiri, yang mungkin kita boleh bagi galakan kepada para pelajar yang tercicir ini, sedikit insentif untuk mereka mendaftar sebagai pelajar TVET. Mungkin dengan sedikit insentif ini memberi galakan kepada mereka dan kita terangkan kepada mereka peluang pekerjaan di hadapan, kerana kita tahu peluang pekerjaan di Pulau Pinang, sektor perkilangan pembuatan di Pulau Pinang ini sangat besar.
yang mampu menyajikan peluang pekerjaan yang baik kepada mereka. Kalau kita lihat juga kalau sektor lain mungkin dalam perumahan, saya juga ada mencadangkan dalam beberapa siri perjumpaan supaya kita wujudkan satu skim perumahan belia. Okay? Kalau perumahan belia kita tahu di Pulau Pinang ini mungkin ada setengah belia tu sukar untuk membeli rumah kerana faktor kewangan ataupun kukuhnya kewangan itu sendiri. Bank juga kadang mempunyai syarat-syarat yang agak ketat. Jadi mungkin kerajaan negeri boleh menyediakan skim pinjaman perumahan belia khusus untuk belia membeli rumah pertama dan kita berikan rumah mampu milik kepada mereka. Kalau bicara soal kejayaan kerajaan negeri ini banyak, Hafiz, sebenarnya. Kalau kita lihat dalam sektor pendidikan, dalam sektor syiar Islam sendiri, kerajaan negeri memperuntukkan lebih 77 juta. 77 juta Ya. untuk agama Islam. Untuk agama Islam. Dan selain itu, kita pun telah wujudkan lebih 138,000 rumah mampu milik. Yang mana sasaran kerajaan negeri adalah untuk mewujudkan lebih 220,000 rumah mampu milik menjelang 2030. Dan ini saya nampak ianya bergerak selari dengan apa yang sedang dirancang dan apa yang sedang dibuat, ianya bergerak selari. Sebab itu kita selalu cakap Penang elok dah. Yang kita nak kalih tu kita tak nampak kat mana yang kita nak kalih. Dah macam-macam kita beri kepada rakyat, macam-macam kita beri kepada belia khususnya untuk kita pastikan rakyat terjaga di Pulau Pinang ini. Ya. Nak kalih tang mana? Lengkap dah. Ya. Paling awal bagi menjadi penanda aras untuk negeri-negeri dan tempat-tempat lain. Betul. Kalau kata nak kalih tu buat apa? Betul? Betul. Jadi kita dah sampai tahap ni. Saya nak tanya satu lagi benda. Apa harapan saudara Fazli sebagai belia, kita tahu sebagai ketua AMK, sebagai orang yang muda, sebagai orang yang berjuang untuk anak muda dan masyarakat. Apa harapan saudara Fazli dan membawa suara belia kepada kerajaan Pulau Pinang? Silakan. Baik. Terima kasih, Hafiz. Bicara soal harapan, tentunya besar harapan kita supaya belia di Pulau Pinang ini lebih terjaga, lebih terjamin dan mempunyai ruang yang lebih baik. Walaupun sekarang dah cukup baik, tetapi mungkin banyak benda yang kita boleh perbaiki, tambah baik supaya belia di Pulau Pinang ini mempunyai wawasan yang lebih baik. Kita tak nak golongan belia kita semakin dipinggirkan. Kita tak nak golongan belia kita semakin ditinggalkan. Kita tak nak golongan belia kita semakin tercicir. Ya? Kalau kita lihat sendiri hari ini dalam politik khususnya, anak muda ada yang setengah-setengah tu muak dengan politik. Ya? Politik kerana bagi mereka siapa yang naik pun sama saja. Tapi kita kena lihat balik. Siapa kerajaan parti mana yang mampu memberi kemudahan kepada rakyat, yang mampu memberi ruang yang lebih baik kepada belia. Kita tengok sendiri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, sangat dekat dengan belia. Dengan siri jelajah di universiti, berjumpa dengan mahasiswa, berjumpa dengan pelajar sekolah, dan semalam baru saja dilancarkan rakan muda. Yang ianya sangat dekat dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sangat dekat dengan anak muda. Ya, kita tengok bagaimana dia sendiri berjuang daripada muda pada peringkat mahasiswa lagi berjuang untuk rakyat, untuk isu-isu rakyat. Dan kita harap kalau dalam soal politik ini, kalau bolehlah saya minta supaya anak muda belia khususnya jangan terlalu ikut dengan politik sempit. Politik yang merosakkan hati dan minda kita. Terlalu, orang kata apa, jumud, terlalu ada perasaan yang tak baik, perasaan yang inginkan pemusuhan. Ya? Kita nak cari satu keadaan yang harmoni, satu suasana yang harmoni, perpaduan yang kita inginkan bukan dalam satu bangsa, tetapi seluruh Malaysia, seluruh bangsa yang ada di Malaysia ni, kita nak bersatu hati supaya negara lebih makmur, negara lebih stabil, negara lebih maju ke hadapan seiring dengan negara-negara luar yang lebih maju. Dan kita harap
dengan kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim mampu membawa Malaysia yang ke satu tahap yang lebih jauh daripada sekarang. InsyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Jadi saudara, tadi saudara ada cakap tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita yang mahukan sesuatu tentang beliau. Saya ingat lagi apa yang dia kata. Bila dia ada di USM dulu. Dia kata, baca, read, bacalah. Dengan membaca, kita akan mendapat ilmu. Dengan membaca, minda kita akan terbuka. Membaca, kita akan pilih jalan yang benar. Membaca, kita dapat berada dan menilai sesuatu itu betul atau tidak, atau sesuatu sekadar fitnah, atau sesuatu yang bersifat hendak membodohkan pemikiran dan akal. Jadi saudara, saya nak tanya pula tentang kita nak pilihan raya ni. Ya. Okay? Kita masuk sikit, mendalam sikit tentang politik. Baik. Kenapa belia, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak belia yang ada ni patut pilih Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Madani, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional? Silakan saudara. Baik. Kenapa perlu memilih Kerajaan Perpaduan? Kenapa perlu memilih Kerajaan Pakatan Harapan dan juga gabungan yang ada sekarang? Kerana saya rasa gabungan ini adalah satu gabungan yang lebih stabil. Gabungan yang sedang menuju ke arah negara maju, walaupun ada sedikit, biasalah Hafiz, kalau kita mentadbir ada sedikit sebanyak masalah itu adalah untuk proses pembaikan. Kalau kita tak ada silap pun masalah juga. Bila ada sedikit silap ni untuk kita proses, kita nak betulkan dan kita nak terus maju ke hadapan. Kenapa kerajaan perpaduan ini, masih sedikit sebut tadi, satu kerajaan yang lebih stabil. Kerajaan yang kita nak pastikan ekonomi kita bila asyik bertukar kerajaan walaupun tidak melalui pilihan raya, ia adalah satu yang baru di Malaysia ini, sampai 3-4 kali tukar Perdana Menteri. Orang tak yakin. Orang tak yakin. Kerajaan sedia ada. Ya, betul. Orang tak yakin kalau kerajaan asyik bertukar. Pelabur luar asyik sentiasa bertanya, bilakah kerajaan ini akan stabil? Tapi saya melihat dengan kerajaan yang ada sekarang, tentunya kerajaan ini lebih stabil. Tidak hanya cerita soal nombor 1, 2 yang agak tipis, tetapi angkanya besar. Dan saya yakin kerajaan ini mampu bertahan sehingga habis penggal. Dan selain itu, kalau kita lihat dari sisi kempen, kita nak tengok terutamanya anak muda. Kita nak tengok kempen politik matang. Kempen politik yang bercerita soal polisi rakyat. Dasar-dasar yang membangun untuk rakyat. Dasar-dasar yang lebih baik untuk rakyat. Kalau kita hari-hari asyik bercerita soal fitnah, kemudian kita delete, kemudian kita salahkan admin, itu adalah satu benda yang kalau kita langkah ke belakang. Kita lihat hari ini dalam media sosial sendiri, Facebook khususnya, tentunya kita boleh lihat hari-hari ada kempen ceramah yang dilontarkan. Sampai bila Malaysia harus berada di tahap yang begini? Datangkan idea, lontarkan hujah yang lebih baik supaya anak muda lebih boleh memilih parti yang lebih baik. Dan saya nampak keyakinan itu ada bersama dengan Kerajaan Perpaduan. Dan saya harap anak muda khususnya undi 18. Sebelum ini yang digembar-gemburkan, kalau kita tahu PRU 15 undian untuk undi 18 terhadap Pakatan Harapan tidak begitu baik. Tetapi saya yakin setelah melihat siri-siri yang telah berlalu, siri-siri kempen yang berlalu, kita lihat apa yang telah diceritakan pada kempen PRU 15 itu tidak pun berlaku. Contohnya, kerajaan sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim mentadbir negara ini akan dijual kepada China. Kita akan mengiktiraf LGBT. Yang paling sedihnya, dia bercerita soal anak-anak kita kalau pergi sekolah, balik pakai skirt. Itu adalah satu benda yang tak logik. Dan tapi, ada yang termakan dengan benda-benda yang macam ni. Sebab itu, saya minta supaya dalam kempen yang akan datang, pilihan raya negeri, datangkan idea. Datangkan apa pembangunan yang nak bawa. Itu yang anak muda perlu lihat. Anak muda perlu pastikan kerajaan yang dipimpin itu adalah kerajaan yang mampu memberi manfaat kepada rakyat. Bukan hanya berretorik, bukan hanya bercerita tentang satu bangsa, bukan hanya menceritakan benda yang boleh mewujudkan pemusuhan. Ya? Kalau nak berfitnah, kalau asyik
letak kenyataan yang salah, padam balik. Macam mana kita nak didik masyarakat? Betul. Macam mana kita nak bangunkan jiwa anak muda, jiwa rakyat Malaysia, jiwa semua orang di Malaysia ini tentang kebenaran, tentang memilih perkara yang benar dan menolak yang salah. Kita ada timbal balik, kita ada perkara yang boleh dibincangkan dan sebagainya. Tapi kalau kita asyik bawa tentang perkara negatif, semuanya membawa kepada kerosakan, semuanya membawa kepada nilai-nilai negatif, sedangkan ia bukan, masyarakat tidak akan membangun. Masyarakat hanya akan duduk di tahap sekarang. Matlamat Pakatan Harapan, Matlamat Pakatan Harapan dan Barisan Nasional melalui Kerajaan Perpaduan ini yang saya simpulkan daripada Saudara Fadli adalah untuk membangunkan jiwa rakyat Malaysia. Membangunkan jiwa ni membawa kita ke topik yang terakhir, berkenaan topik madani. Jadi Saudara Fadli, saya akan ulas lepas Saudara Fadli tentang Malaysia Madani ni. Tapi saya nak minta kepada Saudara Fadli untuk nyatakan kepada ibu-ibu, ayah-ayah kita di sini, saudara-saudara kita berkenaan Malaysia Madani. Silakan. Ya, baik Hafiz. Kalau kita lihat gagasan Malaysia Madani yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini adalah satu gagasan yang baik, yang mana dia nak wujudkan sebuah negara yang madani. Kita boleh lihat elemen-elemen yang diwujudkan, semuanya adalah untuk memastikan negara ini mewujudkan satu bangsa, satu masyarakat yang harmoni, dan mewujudkan satu, orang kata apa, jati diri, terutamanya kepada rakyat Malaysia yang hidup berbilang bangsa, berbilang agama, berbilang kaum ini dapat hidup dengan aman, makmur dan sejahtera di Malaysia ini. Dan ini adalah satu benda yang baik kalau kita lihat pembawakan Yang Berhormat Perdana Menteri, supaya Malaysia Madani ini bukan hanya sekadar slogan, tetapi diterapkan dalam nilai-nilai ini, diterapkan di oleh setiap masyarakat. Dan rakyat sendiri dapat merasai apa yang ingin dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan kita boleh lihatlah apa pembaharuan yang dia dah bawa. Bertemu dengan rakyat. Setiap hari Jumaat kita boleh lihat bertemu dengan rakyat di setiap masjid. Road tournya, sibuknya dengan, yalah, inilah yang Perdana Menteri yang kita inginkan. Inilah Perdana Menteri yang kita nak lihat, yang sentiasa turun di bawah. Kalau asyik berada di atas, tak pernah turun di bawah, macam mana kita nak tahu kesusahan rakyat di bawah? Tetapi Yang Berhormat Perdana Menteri hari ini sentiasa, boleh hampir setiap minggu programnya bersama rakyat di bawah. Tapi di sebelah pihak sana selalu bercerita, Hafiz, dia kata Yang Berhormat ni selalu berjalan tapi tak buat kerja, kan? Tapi kalau kita lihat, tak ada Perdana Menteri yang sebelum ini yang buat sebegini rupa. Mendekati rakyat. Okey, jadi Saudara Fadli, saya tambah dan daripada apa yang saudara kata tadi berkenaan Malaysia Madani. Malaysia Madani adalah pembinaan negara bangsa yang mengambil nilai manusiawi. Yang mengangkat nilai kemanusiaan dengan menggunakan metod musyawarah dan tambah baik. Jadi apa dia Saudara Fazli? Apa yang Saudara Fazli cakap tadi tu sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Betul ke? Betul ke PMX ni buat apa yang macam Nabi kita buat? Nabi kita berhijrah daripada kota Mekah sampai ke kota Yathrib dan menukar nama kepada Madinah. Itulah yang kita kata tentang madani, pembinaan kota, pembinaan negara bangsa. Benda pertama yang Nabi kita Nabi Muhammad SAW buat adalah bina masjid. Ada yang kata bina pasar. Apanya bina pasar dan bina masjid ni? Pertama sekali bina masjid. Bila bina masjid, panggil ulama-ulama datang. Jadi tempat ilmu. Jadi tempat orang berkumpul menunaikan ibadah. Itu yang PMX buat. Betul. Dia panggil ulama, dia datangkan ulama. Dituduhnya liberal sebelum ini. Kalau PMX itu liberal, dah tentu dia tidak berjumpa dengan ulama-ulama yang ada sekarang. Kemudian sekarang dia fokus kepada ekonomi. Nabi bina pasar untuk orang datang berniaga, bangunkan ekonomi. Sesudah itu dan barulah dapat kita bina negara bangsa. Barulah wujudnya masyarakat Madinah,
Piagam Madinah antara piagam pertama di dunia, antara perlembagaan pertama di dunia. Kerana apa? Itulah wahyu dan pemikiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara, betul tak apa yang saya kata? Ya, saya Setuju. sangat setuju dengan apa yang Saudara Hafiz sebutkan tadi. Okey, jadi kita dah nak ke bab yang terakhir. Saudara Fadli ada apa-apa nak kata, nak pesan pada ibu-ibu ayah-ayah kita, belia yang tengok pada hari ini? Silakan. Kalau ada. Baik, saya berharap agar belia di Pulau Pinang terus bersama dengan kerajaan negeri, terus bersama dengan kerajaan yang ada sekarang supaya kerajaan sekarang boleh menambah baik lagi apa yang mereka sedang lakukan, apa yang mereka nak bangunkan kepada rakyat Pulau Pinang. Kita tidak bicara soal nak rampas negeri orang, kita tidak bicara soal nak belat air sungai dan sebagainya, tapi kita bicara soal bagaimana kita nak bangunkan negara, kita nak bangunkan negeri ini, kita nak kembalikan semangat perpaduan yang ada di Malaysia dan di Pulau Pinang. Ya, kalau kita lihat sini, ya, kalau dalam sektor kalau kita konteks politik, Hafiz, orang cakap dulu gabung dengan parti lain, sekarang dengan parti lain, dulu Hoi-Yahui, sekarang boleh bersama dengan Barisan Nasional. Itulah dinamika politik. Itulah dinamiknya politik. Kalau kita nak bicara soal gabungan, dulu PAS juga pernah bersama dengan DAP, menghentam BN, menghentam UMNO, menghentam gerakan. Tetapi mereka juga bersama dengan UMNO. Mereka pernah bersama dengan Barisan Nasional dan terkini bersama gerakan. Jadi dekat mana yang kita nak kata mereka, asal mereka boleh, kita tak boleh. Sebab itu gabungan ini adalah gabungan yang kuat, gabungan yang mampu membawa Malaysia ke arah lebih baik. Dan dinamika politik ini, dan mungkin pada PRU16 ini gabungan mungkin berubah. Siapa pun yang nak jadi kerajaan, siapa pun yang akan mentadbir negara ini, pastikan bawa satu wadah yang baik, bawa satu gagasan yang baik, bawa satu perjuangan, bawa satu idea yang baik untuk negara dan juga rakyat. Kita tak nak lagi kerajaan yang lockdown, tutup sana tutup sini, yang menyekat ekonomi rakyat dan juga sentiasa sempitkan pemikiran rakyat. Jadi saya harap golongan belia di Pulau Pinang menghadapi PRN yang bakal tiba, undilah pilihan yang anda ingin buat sehabis baik. Undi 18, fikir dahulu. Jangan ikut kawan, jangan tengok Facebook semata-mata. Baca fakta, fikir dengan hati yang tenang, akal yang waras, pilih kerajaan perpaduan, insya-Allah. Setuju saudara. Terima kasih. Itulah yang dikatakan dengan musyawarah dan sentiasa tambah baik. Ya. Insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada saudara Fadli atas ucapan dan ulasan serta perbincangan yang dilakukan. Jadi saya nak maklumkan di sini kepada tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, saudara-saudari, podcast Penang Elok Dah ni kita akan cuba adakan setiap hari. Kalau kita tak mampu adakan setiap hari, kita akan buat 2-3 hari sekali. Dan kita akan ada produk-produk lain melalui TikTok, Twitter dan sebagainya. Bigo mungkin. Sebab Bigo. sekarang ada orang berdakwah di Bigo. Ome. Itu saya tak pasti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sampai di situ saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penang elok dah. Penang elok dah.